ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ونسألك يا مولانا من فضلك العظيم وخير الأمن أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا ونعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم فهمنا أسرارك وألبسنا ملابس أنوار قس بأيدينا في كل الأهوالنا وجعلنا من العابدين حتى يأتينا اليقين آمين يا رب العالمين فبتوفيق الله وعونه ومنه ومدده. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kudrat, di atas limpahan anugerah, di atas limpahan nikmat yang tidak terhingga, yang bila mana Allah tambahkan kudrat kepada kita, kita berasa ataupun rasa semangat kita nak buat amal ibadat. Yang bila mana Allah masukkan kudrat Allah kepada hamba-hambanya, kita berasa seronok, rasa macam tak sabar-sabar nak melakukan amal ibadat. Dan bila mana Allah tambahkan kudrat kepada hamba-hamba yang beriman, Allah tambahnya kudrat kepada kita, maka Allah akan melindungi kita. Allah tidak akan sesekali membiarkan kita jatuh di dalam perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambahan lagi, bila mana Allah tambahkan kudrat kepada hamba-hambanya ataupun lebih dikenali sebagai at-taufiq. Nah, iaitu makna taufiq adalah salah satu daya, satu kudrat, satu semangat, satu cara Allah nak membiarkan manusia itu jatuh, bukan kata jatuh, tenggelam di dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Dan bila mana Allah nak memberikan seseorang itu hidayah, maka Allah tidak akan menyesatkan seseorang tersebut. Dan jikalau seseorang itu dia tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, falan tajida lahu waliyan mursyida, dia tidak akan mendapat waliyan mursyida, tidak akan dapat pembantu, tidak akan mai orang yang boleh nak masukkan sesuatu ke dalam hatinya. Nah, kalau kata dia ni tidak tergolong di kalangan orang yang mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ni tak dipilih oleh Allah untuk nak mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang ni dia hidup dia macam kosong je hari-hari. Tidak ada pengisian jiwa, tidak ada semangat nak buat ibadat, tidak ada apa-apa aktiviti yang mampu nak tambahkan ilmu kepadanya. Jadi mudah-mudahan di pagi ini kita mendapat kenikmatan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, serta dengan taufik tersebut kita dapat menggunakannya hatta kan kita menggapai nikmat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu nikmat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, jadi menggantikan Ustaz Muhammad Noor, dia tak boleh nak hadir sebab dia tak sihat, suara tak ada, dia batuk. Jadi alhamdulillah, sebelum tu ini kali pertama lah saya ganti dah dekat sini. Jadi sebelum tu kita kenal dululah, nama Muawis bin Abdul Muttalib. Saya menantu dia lah, duduk dekat rumah dia sekali. Kalau ada apa-apa pun boleh kontak saya lah, sebab duduk dengan dia sekali. Kalau kata duduk jauh sikit pun tak lari mana, dia jumpa duduk main-main dekat-dekat tu je. Jadi alhamdulillah, di pagi yang mulia, bila mana kita telah masuk ke tahun yang baru, kita masih merasa lagi tahun-tahun baru, ambil bau dapat lagi rasa tahun-tahun baru. Antara adab yang diajarkan oleh ulama, di mana ulama ajar bila mana kita masuk tahun baru ataupun kita nak habis dah tahun tu, apa yang ulama buat? Perbanyakkan bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita nak bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata ulama, di antara dia penulis kitab Tajul Arus. Penulis kitab Tajul Arus, dan pada masa yang sama dia juga menulis satu kitab yang terkenal di Nusantara kita ni, iaitu kitab Al-Hikam. Penulisnya nama apa? Penulisnya nama Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Atha dia ni dimakamkan di tanah perkuburan Muqattam
di Mesir. Nah, siapa-siapa yang nak pergi Mesir tu, nah, pilah singgah dekat tanah Muqattam. Ada banyak makam-makam ulama yang ada pada di tempat tu. Jadi apa kata Ibn Atta' dalam kitab dia Tajul Arus, di mana kitab Tajul Arus ni, bagaimana kita nak melakukan ibadat kepada Allah melalui adab-adab. Antara adab-adab bila mana kita nak habis tahun, ataupun bukan kata habis tahun, kita nak tutup kehidupan kita seharian. Contoh, kita nak lena. Sebelum kita nak lena, apakah yang diajarkan oleh ulama? Dia kata padamkan lampu tidur. Kan nak tidur memang kena padam lampu. Sebelum nak tidur, padam lampu. Bukan padam lampu sahaja, padam lampu, mata jangan padam lagi. Padam lampu, mata jangan padam, hati jangan padam. Orang yang bila mana dia ni orang yang beriman, mesti kadang-kadang dia tidur, dia padam lampu, dia letak pada atas bantai, dia tak tidur lagi. Apa yang dia buat? Dia hidupkan pandangan hati dia. Dia hidup macam mana? Dia hidupkan dengan bermuhasabah. Bermuhasabah di atas apa yang dia lakukan seharian. Nah, kalau kita tengok, Islam mengajar manusia supaya bila mana buat satu perkara, dia kena buat kerja dengan berhati-hati. Islam mengajar umat dia bila mana buat satu benda, buat dengan slow, biar lambat tak apa. Nah, lambat asal elok, lambat asal selamat, lambat tak apa, janji kita dapat hasil yang berkualiti. Nah, tetapi ada beberapa hal yang ditekankan daripada Islam. Islam habaq bila mana nak buat benda-benda ni, kena buat dengan bersegera, kena buat dengan cepat-cepat, kena buat dengan, kalau boleh jangan lengah-lengahkan masa. Apa dia perkara tersebut? Yang pertama, di dalam menguruskan jenazah. Nah, dalam menguruskan jenazah tak boleh kita lambat-lambat. Tak boleh biar jenazah tu duduk kat rumah 2-3 hari. Awak tak pergi simpan lagi. Duk tunggu tu, adik-beradik duk main tu. Duk main daripada Johor tu. Nah, main bukan berapa nak sampai. Sekejap lagi depa sampai, barulah kita proses nak simpan, nak kapan, nak mandi apa semua tu. Nah, maka kita tengok bila mana ada jenazah dalam rumah kita tu, maka jangan kita lambat-lambat. Hatta kan kita kena mempermudahkan urusan jenazah, seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilahirkan di kota Mekah dan Nabi wafat dan disimpankan di tanah Madinah. Sebab apa? Sebab Nabi hidup di Madinah. Kenapa tak ditanam ataupun disimpan di tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kerana prinsip Islam itu sentiasa memudahkan. Kalau kata nak simpan dekat Mekah, banyak hari pula nak kena bawa api tu. Proses lama. Maka di dalam Islam, Islam tekankan, nah, jangan pelambat-lambatkan urusan jenazah. Itu yang pertama. Dan urusan yang kedua yang harus kita percepatkan adalah apa? Bagi ibu dan ayah yang mana ada anak perempuan, cepat-cepatkan kawinkan anak perempuan. Nah, kalau kata anak lelaki suruh cepat, seronoklah anak lelaki. Nah, jadi anak perempuan, kalau kata ibu dan ayah ni, benda yang perlu dia buat, benda yang perlu dia terlebih dahulu percepatkan adalah apa dia? Mengahwinkan anak perempuan. Tapi zaman lo ni dia tengok kebiasaan lah. Kadang-kadang anak perempuan ni dia ada target depa. Nah, dia kata umur kata ni dah capai benda ni, dah capai benda-benda sekian, baru dah selesai semua, barulah nak nikah. Kan? Jadi antara urusan yang diajarkan oleh Islam, sentiasa mempercepatkan urusan anak-anak nak berkahwin. Dan perkara yang ketiga yang perlu kita percepatkan, yang di mana Islam ajak supaya kita sentiasa mempercepatkan urusan dia adalah apa? Kita menyediakan makanan bagi orang yang bermusafir. Kita menyediakan makanan bagi tetamu yang mai jauh dari rumah dah, mai jauh bermusafir lalu dia singgah rumah kita, maka kena mempercepatkan kita penyediaan makanan kepada. Sebab apa? Sebab depa ni letih jalan jauh. Dan yang keempat, perkara yang perlu kita percepatkan adalah membayar hutang. Bayar hutang. Kalau kata berhutang dengan kawan-kawan, berhutang dengan siapa-siapa, ada duit bayar terus.
Nah, sebab apa? Sebab apa kata tak boleh banyak lambat? Bukan kata tak boleh banyak lambat. Nah, kalau bukan tak ada duit, kita faham tak ada duit, tapi bila mana kita sentiasa suka melambat-lambatkan hutang ni, maka dia akan berlanjutan, berlarutan. Tak apalah, minggu depan aku bayar. Dah ada duit, duk biasa, dah terbiasa dengan apa, bagi lambat. Dia abang lagi, tak apalah, bulan depan aku bayar. Tengoklah bulan satu lagi lah. Lalah kali 5 tahun tak banyak hutang dia. Padahal hutang tak banyak mana pun. Nah, jangan memperlambatkan bayar hutang. Dan yang kelima, Islam mengajar kita supaya jangan kita lambat-lambatkan adalah bila mana kita berbuat dosa, cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita buat dosa, cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah 5 perkara yang diajarkan oleh Islam. Nah, jangan kita lambat-lambatkan. Nah, walaupun Islam itu sendiri mengajar umat dia supaya bila buat satu benda, jangan kalut, jangan gopoh, buat dengan elok-elok, tenang, biar lambat tak apa, asal selamat, asal hasilnya berkualiti. Nah, tapi 5 perkara ni kita kena percepat-cepatkannya. Nah, sebab itu bila kita tengok falsafah ataupun muhasabah, kita hisablah diri kita dahulu, kita muhasabahlah diri kita dulu. Bila mana nak lena, nah, jangan pejam mata lagi. Pejam mata tak apa, jangan hati kita pejam, jangan hati kita padam. Tutup mata, tutup lampu, dia sekali-sekali dengan dia katuk terus dak. Nah, kena tunggu, bermuhasabah. Tengok hari ni dia buat apa, pagi tadi dia ada buat dosa ke, pagi tadi dia ada buat ke perkara yang menyakitkan hati orang lain, adakah dia buat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, adakah dia buat dosa kepada manusia. Maka kalau dia ada, maka azamlah supaya tidak akan buat pada kebesokan harinya. Nah, sebab itu Islam, Nabi pernah berpesan, Nabi pernah cerita di dalam hadisnya, di antara orang-orang yang bila mana hatinya berbahagia, dia hidup dalam dunia ni macam tak ada masalah, padahal dia ni lah orang yang paling banyak masalah. Nah, tapi bila mana dia hidup di dunia, hati dia bahagia, hati dia macam tak ada masalah apa. Nah, siapa dia yang pertama Nabi sebut? Yang pertama di antara orang yang berbahagia adalah orang yang hatinya luas. Orang yang hatinya luas. Luas kerana apa? Luas kerana dia sentiasa bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan. Lain daripada orang yang sempit. Orang yang hati dia sempit ni, nah, dia ni apa-apa yang Allah bagi dekat dia, dia sentiasa rasa tak cukup. Hatta kan bila mana dia tengok orang lain mendapat nikmat, dia nampak nikmat yang orang lain, maka dia ni rasa tak sedap badan. Dia nampak orang seronok, dia ni rasa sakit hati. Yang kawan sebelah beli kereta baru, demam. Nah, kawan sebelah beli rumah baru, masuk hospital. Kawan sebelah kan, anak ramai, mati. Sebab apa? Sebab sakit hati dia tu bertukar kepada kemudaratan yang memberi mudarat kepada diri dia, dan sampaikan boleh membawa kepada perkara yang berbahaya terhadap diri dia. Sebab apa? Sebab hati dia sempit di atas nikmat yang Allah bagi. Sebab itu ulama ajak, ulama kata, kalau kita nak berasa seronok, kalau kita nak bergembira di atas nikmat yang Allah beri, maka kena reda dengan apa yang Allah beri kepada kita. Bagaimana kita nak reda? Sedangkan orang lain pakai kereta besar, orang lain ada rumah besar, kita ni rumah kecil, macam mana ni kita nak reda ni? Kalau kita tengok orang yang di atas, sampai bila-bila pun kita tidak akan puas. Sebab itu pesan ulama, dia kata, kaifa narda biqismatillahi alaik, bagaimana cara kita nak reda terhadap apa yang Allah bagi? Bagaimana cara bila mana apa yang Allah bagi kepada kita, kita nak berasa seronok, kita nak rasa bersyukur, kita nak berasa redha? Bagaimana cara dia? Unzur liman dunaka tastarih, lihatlah orang yang di bawah kamu, maka kamu akan senantiasa berasa tenang, macam tak ada masalah. Macam mana cara dia?
tengoklah orang yang lebih kurang daripada kita. Kalau kata ada mutu sahaja kan, kalau kata ada mutu je kat rumah, jangan duk tengok orang hak ada kereta. Kalau tengok orang hak ada kereta, sampai bila-bila pun takkan bersyukur, sampai bila-bila pun kita tidak akan tenang. Sebab apa? Duk tengok benda hak atas. Nah, bilalah aku ni nak boleh pakai kereta besar, bilalah boleh nak pakai 2 kereta, bilalah nak boleh rumah besar. Kita duk tengok benda-benda yang atas, cuba kita tengok benda yang bawah. Dia ni ada mutu sahaja, aku ni kira bersyukurlah. Depa tu mutu pun tak ada. Nah, hak mana tak ada mutu boleh berjalan, tengok orang yang lebih bawah daripada dia. Tengok kawan sebelah aku tu, jiran aku, tak boleh pergi mana, gout kan, tak boleh jalan, nak pergi kenduri semua payah. Nah, sebab apa? Tak boleh jalan. Orang hak di mana tak boleh jalan tu, macam mana dia nak bersyukur terhadap diri dia? Maka tengok orang yang di bawah lagi. Di bawah dia apa dia? Kawan sebelah tu marin pi dah, kawan di sebelah tu marin meninggal. Nah, Allah tarik dia terlebih dahulu. Allah tarik dia, Allah tak bagi kehidupan lebih kepada dia. Aku ni walaupun tak boleh jalan, walaupun sakit kencing manis, kena kerak kaki, tapi boleh lagi nak memperbanyakkan ibadat kepada Allah, mampu lagi nak cari modal-modal lebih untuk nak bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan barang siapa yang nak berjumpa dengan Allah, barang siapa yang ada cita-cita untuk nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia ni ada dalam hatinya nak bertemu dengan Allah, maka apa yang dia kena buat? Falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Janganlah kamu mensyirikkan Allah, janganlah kita menduakan Allah. Nah, beramallah soleh. Beramal soleh untuk apa? Untuk nak kau modal ni, nak ambil modal buh dalam beg, buh modal, ada modal kebaikan, buh kumpul, bawa beg, bawa satu besar tu, beg besar, bawa jumpa Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana nak pergi ziarah kat kampung tu, pergi kampung, nak pergi ziarah kawan-kawan kat kampung, adik-beradik dekat kampung, janganlah bawa tangan kosong, bawalah bekal, bawalah apa-apa yang kita boleh bagi kepada orang kampung tersebut. Jangan bawa tangan kosong, sebagai tanda kita nak meraihkan orang tersebut. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita bercita-cita nak pergi jumpa kepada Allah, nak pergi jumpa Allah ni, maka janganlah bawa tangan kosong, bawa sesuatu supaya Allah boleh terima kita dan Allah boleh redha kepada kita. Jadi bila mana kita tengok konsep, kita bersyukur di atas apa yang Allah beri, maka bila mana kita bersyukur, maka itulah menjadi isi kepada sampul kita. Sampulnya apa dia? Sampulnya itu adalah jasad kita. Apa yang kita buat, apa yang perhiasan yang Allah beri kepada hamba-hambanya, itu adalah sampul sahaja. Kalau kata bagi duit raya dekat budak-budak, bagi sampul saja, mereka buat apa? Mereka tahu sampul. Kalau kata bagi duit raya dekat budak-budak, dalam tu ada RM5 ke RM10 ke, dia ambil duit sampul dia tahu. Macam tu juga kita. Sampul ini tidak berguna. Jadi apa yang menjadi isi kepada sampul kita? Amalan soleh. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa yang kita buat, perkara yang kita bersyukur di atas apa yang Allah bagi, maka itu akan diambil kira. Diambil kira di mana? Walal akhiratu khairul laka minal ula, di kehidupan kita di akhirat nanti. Maka itu yang pertama yang Nabi pesan, supaya orang yang bila mana dia hidup dalam keadaan bahagia ni, dia sentiasa bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Kawan tu ada duit banyak, tak heran. Sebab apa? Sebab dia bersyukur dengan apa yang dia ada. Sebab itu orang kaya adalah orang yang sentiasa merasakan kecukupan dalam diri dia. Dan orang yang miskin, dia sentiasa merasa sempit, merasa tak cukup dengan apa yang Allah bagi, sentiasa nak cari. Ada kereta 2-3 biji, dia sentiasa nak cari. Dan Nabi Habak dia kata, ada manusia ni bila mana diberikan satu ladang yang daripada emas, maka apa yang dia nak, dia akan minta 2-3 ladang lagi daripada emas tersebut. Sebab apa? Sebab tak mampu nak rasa cukup dengan apa yang ada. Al-qana'atun kanzun la yufna.
Sifat merasa cukup akan satu perkara adalah satu permata, adalah satu harta karun yang tidak pernah terbatas, yang tidak pernah habis. Nah, orang akan bersyukur dengan kecukupan yang ada pada diri dia. Nah, maka itu yang benda yang pertama. Perkara yang kedua yang membuatkan hati orang berbahagia adalah apabila seseorang itu sentiasa mendahulukan urusan akhiratnya di depan. Orang yang sentiasa mendahulukan akhirat di depan, meletakkan akhirat di depan, menjadikan akhirat sebagai benda yang dia nak buat hari ini. Nah, kita tengok orang muda, dia ni tak menjadikan akhirat di depan. Nah, dia ni tak beratkan semayang, tak beratkan ibadat, tak beratkan Allah, berbanding dengan orang hak tua tu umur 60, 70. Sentiasa meletakkan akhirat di depan, sentiasa meletakkan ibadah di depan. Apa-apa Allah dahulu, apa-apa Allah dahulu, apa-apa semayang jemaah dulu, apa-apa kita semayang dulu. Maka orang yang tua ni walaupun dia ni tak larat dah, tapi hati dia sentiasa berbahagia. Sebab apa? Sebab dia sentiasa mendahulukan urusan akhirat. Sebab itu Nabi kata di antara dalam kaedah, nah, kalau kita membuat satu amal ibadat, kita ni membuat satu urusan akhirat. Di dalam urusan akhirat, kalau kita mendahulukan orang lain, maka itu tidak digalakkan, hatta kan dihukum sebagai makruhun. La ithara fil qurb. Nah, contoh kalau kata kita ni duk mai awai, kan, kita mai awai untuk laki-laki lah, mai awai, lepas tu dia nampak soft depan kosong. Nah, yang di mana kita tengok orang yang duduk berada di saf depan ni di antara orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang duduk dalam saf pertama di antara orang yang mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia ni mampu nak duduk saf depan. Dia nampak kosong, dia kata kalau kata dia pi ni memang dia sempat pi depan. Tetapi saja dia nak bagi orang-orang belakang mai duduk depan, mai duduk depan, mai duduk depan. Nah, sedangkan dia ni boleh duduk depan, dia ni boleh mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia ni sentiasa nak suruh orang lain yang pi. Dia nak orang lain yang dapat. Sebab apa? Dia nak mendahulukan orang lain dahulu. Maka ini la ithara fil qurb. Nah, di dalam mendekatkan diri kepada Allah tidak ada isar. Isar ni apa dia? Mendahulukan orang lain. Nah, mendahulukan, memberi peluang kepada orang lain. Dalam perkara ibadat, tak boleh kita mendahulukan orang lain. Tak boleh kita ni biar orang lain yang dapat, kita kena dapat dulu. Khitamuhul mis falyatanafasul mutanafisun. Nah, bagi orang yang mendapat syurga adalah orang yang sentiasa berlumba-lumba terhadap agama, sentiasa berlumba-lumba akan kebaikan, sentiasa berlumba-lumba akan perkara akhirat. Nah, jangan kita mendahulukan orang lain. Dalam bab akhirat, kena kita hak menang, kena kita hak nombor 1. Fastabiqul khairat. Nah, berlumba-lumbalah akan perkara kebaikan. Nah, itu kata Nabi. Nah, golongan yang kedua. Golongan yang ketiga di antara orang yang berbahagia adalah bila mana orang yang dia buat satu perkara kebaikan. Orang yang bila mana dia buat satu amalan kebaikan, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dia buat satu benda baik, dia tidak mengungkit-ungkit, dia tidak menyakitkan orang lain, tak sebut-sebut. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilus sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kita membatalkan pahala sedekah kita bil manni wal adha. Jangan membatalkan pahala sedekah kita dengan bil manni, dengan kita mengungkit-ungkit, kita duk sebut-sebut, wal adha, dan kita menyakitkan hati orang lain. Contoh, dia bagi RM1 ataupun dia bagi sedekah kat kawan tu hari ni, besok hak kawan hak dia bagi sedekah tu minta balik dekat dia. Dia kata nak lagi, mailah duit sedekah kat kami. Lalu dia kata apa? Itu aku dah bagi dah dekat hang. Aku dah bagi dah, ada minta apa lagi? Maka itu yang dimaksudkan bil manni wal adha. Maka orang yang tersebut bila mana dia ni sentiasa mengungkit-ungkit perkara kebaikan, famathalu kamathali safwanin alaihi turab.
seperti Safwan. Nah, batu yang di mana di atas batu tersebut ada beberapa tanah. Nah, atas batu tu ada tanah. Nah, contoh kita ambil batu. Nah, kita letak tanah atas tu, lepas tu kita corok air atas batu tu. Maka tanah tu pergi mana? Tanah tu habis hilang. Nah, maka tinggallah batu, fatarakahu salda, dan tinggallah batu itu dalam keadaan licin semula. Sebab apa? Sebab bila mana kita buat amalan kebaikan, nah, akan dihiasi batu tersebut dengan tanah-tanah. Bila mana kita mengungkit-ungkit kebaikan tersebut, maka air datang mencurah batu tersebut, maka licinlah batu. Nah, maka inilah di antara orang-orang yang riak. Allazina hum yura'un. Siapakah di kalangan orang yang ra'un? Orang yang bila mana dia buat satu amalan kebaikan, dia nak manusia angkat dia, manusia raikan dia. Orang yang sebegini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nak tahu dah orang-orang yang mempermainkan agama, nak tahu dah orang-orang yang memperdustakan agama, nak tahu dah orang-orang yang dia ni menunggang agama, siapa dia? Di antara dia orang bila mana buat amalan kebaikan, dia nak manusia angkat dia, angkat, mailah aku buat kebaikan ni supaya nak manusia ni angkat aku. Nak manusia tulis nama dia dekat atas, nak manusia letakkan di jawatan yang teramat tinggi. Nah, sebab itu bila mana orang yang tak gila jawatan, orang yang bila mana dia buat satu benda yang ikhlas, di antara orang yang berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada masalah apa. Buat baik pun buat apa? Buat baik pun bukan nak harap orang tengok pun. Nah, orang hak duk di mana hati dia gelisah ni, bila mana dia buat baik, dia duk kira orang lain tengok dia. Nah, sebab tu orang tu dia sentiasa nakkan perhatian. Nah, orang yang berbahagia di antaranya orang yang buat baik. Bila mana ada program-program kebaikan, aktiviti kebaikan, kalau kata dia tak boleh join, dia berasa dia rugi sungguh. Nah, berasa macam rugilah tak boleh nak join. Sebab apa? Sebab dah terbiasa dengan perkara-perkara kebaikan. Nah, dan pesan Nabi yang keempat, di antara orang yang berbahagia antaranya seseorang bila mana dia melakukan kesilapan, maka dia tidak akan mengulang kesilapannya semula. Nah, orang yang baik itu bukanlah bererti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan dan kesilapan. Orang yang baik adalah bila mana dia buat kesilapan, bila mana dia berbuat dosa, maka dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itulah peranan al-muhasabah. Nah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisabkan. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitungkan. Kalau kata menyesai di dunia tak apa. Kalau kata sebut mengaji, ustaz tu dia cerita sampai kita terasa, sampai kita menyesai, tak apa. Sebab apa? Sebab di dunia. Tapi kalau kata di akhirat Allah sendiri yang hitung kepada kita, maka tidak akan berguna. Kerana apa? Kerana selepas itu kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada maaf bagimu. Nah, sebab itu Allah sentiasa menerima taubat hamba-Nya. Di dunia ni kalau kata kita ni tahu dosa kita, nah, kita ni nak bertaubat, kita ni nak beristighfar. Pada masa yang sama, bila mana kita nak beristighfar, kita nak mohon keampunan daripada Allah, mesti kita nak tahu kita ni buat dosa apa. Ya Allah, tadi aku mencuri, ya Allah, aku minta ampun kepadamu, ya Allah. Ya Allah, tadi ni aku nak kata kat seorang tu, ampunlah dosa aku, ya Allah. Nah, jadi segala apa orang kata, kebiasaannya bila mana kita nak beristighfar terhadap dosa kita, yang pertama mestilah kita tahu dulu dosa apa yang kita buat. Maka itu cara dia. Nah, kita nak beristighfar, kebanyakanlah kita nak pergi minta maaf kepada seseorang tersebut, mestilah kita nak minta maaf segala apa kesalahan kita kepadanya. Kan? Mestilah kita ni minta maaf kepada seseorang tersebut dengan contoh kalau kata kita ni tak pernah buat salah dekat dia, maka sampai bila-bila pun tidak akan minta maaf. Tapi kalau kata kita ni tahu kata kita ni pernah buat salah dekat dia, maka akan cepat-cepat pergi minta maaf dekat dia. Sebab apa? Sebab kita tahu kata ada benda salah kita buat dekat dia. Maka itulah pentingnya muhasabah. Bila kita sebutkan muhasabah, kerana apa? Kita bermuhasabah, kita tahu, kita akan dapat tahu
kita ni buat dosa apa, kita ni ada buat salah apa. Nah, maka kita akan beristighfar, ya Allah, aku minta ampun kepadamu ya Allah, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku minta ampun kepadamu ya Allah di atas dosa-dosa aku yang tak sah tu, yang bila mana aku ni ada berkata-kata benda yang tak elok, di mana aku ni ada buat benda-benda yang tak sepatutnya, bila mana aku ni ada buat benda-benda yang tidak membuatkan orang lain sakit hati. Nah, maka itulah peranan muhasabah. Nah, contoh kita tengok, kita biasa tengok cerita, kita biasa tengok movie. Nah, movie kan, biasa tengok filem kan. Filem ni, nah, sebelum depa nak keluarkan satu cerita, sebelum depa nak keluarkan satu filem, sebelum depa nak keluarkan satu movie tu, apa yang depa buat sebelum dia? Adakah filem yang di mana dipaparkan kepada kita tu adalah semua benda yang depa buat di belakang takbir tu? Kalau kita tengok orang hak duk berlakon belakang tu, ada macam-macam adegan. Nah, ada contoh, ada adegan-adegan yang tak sepatutnya, ada adegan-adegan kita tengok tak sesuai nak dipertontonkan. Kadang-kadang bila mana kita tengok asai, nah, penerbit tu dia tengok balik cerita tu, dia kata ni suara tak apa jelas, maka depa akan tambah lagi dubbing dia. Nah, akan cakap semula. Nah, maka filem yang dipertontonkan di hadapan kita tu adalah hasil daripada suntingan orang-orang yang di belakang tu, hasil daripada orang-orang yang duk edit-edit tu. Nah, macam itulah kehidupan kita. Bila mana kita nak mempertontonkan kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita pertontonkan sebelum kita edit. Janganlah kita pertontonkan filem kehidupan kita di hadapan Allah ni, kita ni tak sempat nak edit dia. Kalau kata ada benda yang tak elok, kita sensor kan. Kalau kata ada adegan-adegan yang tak sepatutnya kita kongsikan, maka kita cut, buang adegan tersebut, babak-babak tersebut. Nah, maka sebelum itulah makna dia al-muhasabah. Hasibu anfusakum, hisablah diri kamu, hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kalau kata akan dihitung oleh Allah, maka itu satu benda yang sangat berat. Nah, maka kita gunakanlah segala apa-apa yang Allah bagi ni, nah, untuk kita nak membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana tahun lepas, nah, kita tengok kita ni tak banyak guna. Allah bagi kita ni nikmat tangan, Allah bagi nikmat kaki, Allah bagi nikmat kudrat. Umur 60 dah, umur 70 dah, tapi tak guna pun umur-umur tersebut untuk nak membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk azam kita, maka kita jadikan tahun ini sebagai tahun yang paling banyak kita menggunakan kudrat kita untuk nak membantu agama, untuk nak menaikkan Islam, untuk nak tolong agama Allah Subhanahu wa taala, tolong agama Islam, tolong umat Islam. Nah, kalau kata tahun lepas dia ni paling kurang bersedekah, maka jadikan tahun ni lah yang paling banyak bersedekah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, pada hari tersebut tangan akan, mulut kamu akan dikunci. Nakhtimu ala afwahihim, mulut akan terkunci. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan akan berbicara, tangan-tangan akan berkata-kata. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki kamu akan menjadi saksi di hadapan Allah nanti dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi pergunalah segala apa-apa yang Allah bagi. Nah, apa-apa kudrat yang Allah beri, nah, dengan apa yang Allah bagi ni, kesihatan yang Allah tambahkan kepada kita, umur yang panjang untuk nak membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sentiasa berkhidmat. Aku ni tak mampulah nak mengaji tinggi-tinggi macam dengan depa tu. Aku ni tak mampu nak jadi alim macam ustaz tu. Tak mampu nak jadi alim macam ulama tu. Tapi macam mana aku nak masuk ke syurga sama seperti mana ulama tersebut? Maka Imam Ghazali cerita, di antara jalan cara untuk orang nak masuk ke syurga dengan lebih ekspres dengan dua cara, iaitu jalan khidmat dengan jalan it'amut ta'am.
kita berkhidmat untuk agama, sentiasa mempermudahkan urusan agama, sentiasa menolong orang untuk nak buat kerja-kerja dakwah agama, untuk sentiasa meringankan urusan orang lain dalam memperkerjakan agama. Dan pada masa yang sama, it'amut ta'am, buat makan, banyak bagi makan kepada orang, membuat kenduri bagi orang makan, maka orang tersebut akan masuk ke syurga di atas dua pintu ni, khidmat dengan it'amut ta'am. Jadi gunakanlah apa-apa yang Allah bagi untuk kita nak berbakti kepada agama dan menjadi satu saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan hisablah diri kita, hitunglah segala apa-apa yang kita buat. Nah, kalau kata kita kurang hari ini, kita kurang buat ibadat, kita kurang buat satu benda kebaikan, maka besok kita tambahkan lagi kebaikan. Maka itulah gunanya perhitungan diri, itulah gunanya muhasabah. Dan kita bersyukur dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Allah bagi nikmat tangan. Nah, walaupun kita ni tak kuat nak angkat satu benda tu, maka tengok orang yang di bawah ada orang tak ada tangan. Nah, kita ni boleh berdiri, boleh jalan kaki pergi masjid, boleh naik motor. Nah, kawan sebelah tu tak boleh nak pi mana. Duduk atas kursi saja. Duduk atas katil saja, tak boleh mangkit. Sakit belakang. Nah, kita ni Allah bagi kenikmatan macam-macam. Jadi kita bersyukurlah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi saya rasa sekadar itu saja perkongsian ataupun tazkirah ringkah di pagi ni. Nah, bagi nak ganti Ustaz Maknok, kalau kata nanti Ustaz tu suruh mai ganti ke apa ke, kita bolehlah kita buka apa yang Ustaz ni cuma tadi tak dan. Jadi sekadar itu saja, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Segala yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lemah serta yang kurang itu disandarkan kepada kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. A'udzubillahi samina alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ولا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله رددته. اللهم اجعل خير الأعمالنا خواتيمها وخير الأيامنا يوم نلقاك ونعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.